Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okey, berakhir sudah perlawanan kita untuk Sabah menentang Seri Pahang di Stadium Seri Pahang match ke-21. Aku buat video ni awal, beberapa perlawanan belum habis lagi. Itu perlawanan uh, Terengganu belum habis, JDT belum habis, Negeri Sembilan sudah habis lah. So aku kena buat awal pasal besok aku tidak ada masa untuk buat semuanya, so aku tak boleh tunggulah. So, apa yang terjadi pada perlawanan untuk match ke-21 ni guys? Tapi sebelum tu aku share dengan kamu dulu aku punya prediction untuk perlawanan ni, di mana aku meletakkan kelebihan untuk Seri Pahang sebenarnya sebanyak 55% dengan menjangkakan yang Seri Pahang akan memenangi perlawanan ni hampir. Okey, hampir memenangi perlawanan, tapi keajaiban berlaku sekali lagi, comeback berlaku sekali lagi untuk Sabah FC. Ui, lama kita nak nampak benda ni guys. Yang bikin kabak-kabak jantung ni pak bila tengok. So diorang ulang lagi benda tu untuk perlawanan ke match 21 dengan ini adalah keputusan yang terjadi pada perlawanan tersebut di mana gol pada minit ke-86 guys. Aku seriously, bila gol ini dilakukan, actually sebelum gol ini dilakukan lah macam waktu masuk ke minit 80, dalam kepala aku, siapa first score perlawanan ni dialah menang. So bila Seri Pahang sudah buat gol ke 86 ni, aku rasa macam aduh habislah. Habislah sudah harapan kita di mana Sabah akan jatuh ke tangga keempat. Lepas tu menjadi rebutan lah untuk tangga kedua dan tangga ketiga. Tetapi guys, comeback sekali lagi telah berlaku di mana aku memberi kredit untuk Dominic Tan pada perlawanan ini. Hasil gol yang telah dilakukan oleh beliau dan juga gol yang dilakukan oleh Pak Tisu pada masa tambahan 2 minit pada masa tambahan adalah berpunca daripada tandukan yang dilakukan oleh Dominic Tan juga. Tapi ada beberapa individu lagi yang terlibat lah untuk punca menjaring gol itu terjadi. Itu kita bincang dilanjut lagi dalam video ni. So ini adalah kedudukan terkini guys. Macam ucap tadi, Negeri Sembilan sudah habis perlawanan, Terengganu belum, JDT pun belum. Sekarang ni, waktu video ini direkam, Terengganu tengah lead sekarang. So, mereka pun telah melalui 21 perlawanan. Dengan mata pun sama juga dengan Negeri Sembilan sebanyak 41. Tapi mereka mempunyai kelebihan gol sebenarnya membuatkan mereka berada di tangga ketiga. So, tidak kisahlah apa yang berlaku result untuk perlawanan menentang Terengganu ni. Mereka tetap akan berada di tangga ketiga. Dan juga confirm Negeri Sembilan berada di tangga keempat sekarang. Liga kedudukan 2, 3, 4 ni masih lagi boleh menjadi rebutan untuk ketiga-tiga klub ni, bergantung dengan perlawanan terakhir nanti, di mana kalau ditengok lagi Sabah pula akan menentang dengan JDT. Dan dua pasukan ni pun boleh tahan juga lah match terakhir diorang. So masih open lah untuk ketiga-tiga slot, iaitu tangga kedua, ketiga dan keempat. Kesebelasan utama yang diturunkan oleh OKS pada perlawanan ini memang agak berbeza juga sebenarnya aku tengok di sini, di mana Sadin diletakkan sebagai penyerang utama dibantu oleh Badrul dan juga Tanah Balan. Ini first aku tengok Tanah Balan sekali lagi diturunkan sebagai pemain starting 11 pada perlawanan ini, di mana beliau diletakkan di sebelah kanan dan juga Badrul di sebelah kiri. Tengah-tengah kita nampak di situ diberi tanggungjawab untuk Sadil Ramdhani lah. Yang menarik di sini di mana Rawilson, Taiki dan juga Amri diletakkan selaku pemain simpanan pada perlawanan ini, di mana bila aku tengok decision yang dibuatkan oleh OKS ni, aku nampak di sini macam okey, macam ada satu taktikal yang cuba dia lakukan di sini, di mana merehatkan beberapa pemain utama mereka, memasukkan beberapa pemain yang lama tidak main lah, especially kalau kita tengok sini Tanah Balan. Okey, itu the only player yang lama tidak masuk lah. So Pak Tisu dijadikan sebagai pertahanan pada malam ini dan memberi tanggungjawab selaku defensive midfield kepada Gary Steven Roberts saja. So apa yang aku nampak daripada percaturan OKS ini adalah cuba untuk kontrol perlawanan pada separuh masa pertama ini. Apa yang aku nampak lah pada separuh masa pertama tu, walaupun permainan sebenarnya tidak cukup bagus. Bila aku cakap tidak cukup bagus tu, aku membandingkan dengan cara Sabah FC bermain pada perlawanan sebelum ni. Itu kita tidak nampak sudah cukup berbeza sekarang. Macam tactically sudah dibaca oleh pasukan lawan, ataupun sebenarnya aku tak tahu apa yang terjadi. Kita tidak mampu untuk bermain seperti mana yang telah kita persembahkan pada perlawanan sebelum ni. Terbukti terjadi kepada beberapa perlawanan ni. Aku tahu ini adalah bukan cara permainan Sabah, bukan mutu permainan Sabah sebenarnya, dan kita nampak lagi sekali pada perlawanan malam ni membuatkan aku risau lah. Okey, di mana kalau kita tengok mampu mengawal bola tapi tidak tahu dengan siapa untuk dipasing. Lepas tu positioning player untuk membuka ruang supaya lorongan boleh dilakukan, supaya gerakan lebih pantas boleh
lakukan tidak menjadi pada perlawanan ini. Banyak hantaran yang tidak menjadi, banyak positioning player tidak membuka ruang untuk player-player yang memegang bola membuat hantaran yang sepatutnya pemain pasukan Pahang aku tengok dapat predict di mana bola akan dilarikan. Pasal basically macam sana-sana saja bola tu kena bagi. Kalau kena buat hantaran jauh pun tidak tepat ataupun agak jauh untuk dikejar oleh player-player Sabah. So itu yang aku nampak pada separuh masa pertama dan aku berfikir, okay, itulah taktikal diorang. Sebenarnya bukan untuk menyerang tapi cuba untuk bertahan sebenarnya. Walaupun ada beberapa percubaan dilakukan lah yang nampak okay juga sebenarnya, especially daripada yang dilakukan oleh Stuart Wilkin tu. Itu memang Memadu Samasa ni adalah boleh dikatakan antara satu pemain yang mempunyai aksi yang cukup cemerlang pada perlawanan ni. Banyak juga beberapa percubaan yang agak berbahaya dilakukan oleh Sabah FC berjaya diselamatkan, especially free kick yang dilakukan. Satu selain daripada Stuart Wilkins, satu lagi adalah free kick yang dilakukan oleh Sanjay Ramdhani. Sebenarnya memang hebatlah Memadu Samasa pada perlawanan ni. Okey, aku balik-balik macam pasal sub tu. So OKS pada malam ini menyimpan senjata rahsia OKS untuk dimasukkan kepada separuh masa kedua. Itu yang aku agak untuk taktikal yang dilakukan oleh OKS pada malam ni. Agak terkejutlah bila aku nampak Taiki dan juga Robinson berada di bangku simpanan. Tapi aku terus trigger dalam kepala aku di mana dua player ini akan dimasukkan bagi membantu Sabah untuk terus mengejar gol pada separuh masa kedua, bagi mengekalkan momentum stamina untuk player-player Sabah, di mana terbukti gila guys. Cerita dulu. Selepas Rodriguez melakukan gol pada minit ke-86, aku sudah macam mula-mula tadi kan, macam siap pada minit ke-80, siapa gol, dia lah punya game ni. So aku rasa macam 86 tu Rodriguez sudah skor, macam okey lah, habis lah, that's it lah. Memang tidak sudah apa-apa ni. Pasal selepas Taiki dimasukkan sekalipun, kita tidak dapat melihat perubahan permainan sebenarnya. Taiki pun macam tidak berjaya mengontrol bola dengan bagus, hantaran-hantaran Taiki pun kurang bagus. Ada satu peluang yang hadir untuk Taiki Gegayama di mana serangan balas dilakukan oleh Sabah. 3 pemain Sabah, 2 pertahanan Negeri Sembilan. Tapi Taiki, kalau Taiki tidak gopoh ataupun tidak selfish lah orang cakap, ada beberapa pemain Sabah lagi yang sebenarnya kosong dan mampu untuk membuat sesuatu hasil pada gerakan tersebut. Tapi beliau bertindak untuk mengambil sepakan itu sendiri. Dan sayanglah kalau tidak, itu sebenarnya boleh membuatkan gol penyelamat pasukan Sabah. Tapi walau macam mana pun, apa yang terjadi pada perlawanan ini, sekali lagi kita telah membuat comeback. Aku dah cap sini kredit aku bagi untuk Dominic Tan kerana dia adalah individu yang bertahan pada perlawanan ini. Banyak juga serangan yang dilakukan oleh Pahang sebenarnya. Again hadir daripada Rodriguez dan juga Azam Azim dan juga Hidalgo. Hidalgo lah especially. Memang gila dia ni. Memang dia ni yang menyebabkan kucar-kacir pertahanan Sabah. Macam-macam style dia. Larian dia, hantaran dia, macam-macam dia buat. Tapi hanya mampu membuatkan satu gol. Memberikan satu gol untuk pasukan Pahang. Dan again, kembali kepada Dominic Tan, dialah player yang bertahan pada perlawanan ini, dialah player yang menyerang pada perlawanan ini. Larian yang dia lakukan cukup bagus untuk menyambut bola yang diberikan oleh Taiki pada penonton. Hantaran yang dilakukan oleh Taiki berjaya disambut oleh Dominic Tan. Dan sekali lagi, gol yang dilakukan oleh Pak Tisu tu, last minute tu guys, memang gila. Okay, memang gila betul. Itu pun hasil daripada tandukan yang dilakukan oleh Dominic Tan juga, yang berjaya disambut, terlantun dan disambut kalau kena siap oleh Pak Tisu yang membuat sepakan jarak dekat mengalahkan Memadu Samasa. So, walaupun aku cakap Taiki Kagayama pada awalnya tidak berapa bagus, tapi pada hujung-hujung perlawanan tu, dia macam dapat kembali momentum dia. Gerakan yang dilakukan hasil daripada dua gol ni adalah kebanyakan yang melibatkan Taiki Kagayama, dan of course gol kedua adalah melibatkan Sanjay Ramdhani. So sekali lagi, dua player harapan kita ni yang bermain di sayap kanan dan juga sayap kiri yang selama ni pun banyak membantu untuk menjadikan gol pada perlawanan Sabah sebelum ni adalah individu utama yang menggerakkan dan punca terjadinya gol untuk perlawanan pada malam ini. So, okay guys, itulah dia. Ringkas saja aku lakukan. Apapun tahniah untuk Sabah FC. Satu, walaupun cara permainan yang kurang meyakinkan dan tidak seperti mana yang pernah kita lihat, tapi apapun, kemenangan tetap kemenangan. Kalau kita tengok statistik penghujung pada perlawanan ni, full time position lebih kepada Seri Pahang sebenarnya. Tapi bila kita tengok shot apa semua tu lebih kepada Sabah FC. Walaupun bermain tidak seperti yang kita harapkan, tapi masih mampu untuk membuat 2 gol. So tadi untuk Sabah FC, alhamdulillah kita masih kekal di tangga kedua guys. So penentu adalah menentang JDT ni. Dan juga apa yang result akan terjadi untuk Terengganu
dan juga negeri sembilan, itu yang menentukan di mana kedudukan kita. Sama ada kekal berada tangga kedua, ataupun paling buruk kita akan jatuh ke tangga keempat. So, okay guys, tahniah untuk kita semua. Satu malam yang cukup hebat lah untuk aku. So, sila tekan komen kamu di ruang komentar di bawah. Aku mau tahu apa pendapat kamu pula mengenai perlawanan ini. Assalamualaikum guys.